السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dihormati Al-Fatih Pengurusi, Ketua PAS Kawasan dan seluruh ahli dan kuasa PAS Kawasan, pimpinan Dewan-Dewan, seluruh ahli dan pendukung parti, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bersama. Kebetulan pagi tadi ada retreat daripada lembaga pengarah harakah, dan petang ni ada mesyuarat Pakatan Rakyat untuk menyelesaikan isu pengagihan kursi menjelang pilihan raya yang ke-13. Alhamdulillah hampir 90% siap. Kita dah siap semua. Cuma rakan-rakan kita ada satu dua yang masih lagi belum selesai. Walau bagaimanapun kepada kita bahawa Ramadan merupakan salah satu di antara syiar Allah Ta'ala ke atas seluruh manusia. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ibadah puasa sebagai suatu ibadah yang bukan saja kepada umat Nabi Muhammad, bahkan seluruh pada umat-umat yang dahulu daripada kita. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu puasa, difardukan pada kamu puasa sebagaimana Allah fardukan kepada umat sebelum kamu. Tujuan apa dia? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. La'alla bahasa Melayu mudah-mudahan. Cuma perkataan la'alla bila disandar pada Allah maka dimakna pasti. Kalau la'alla disandar kepada manusia dimakna mungkin, mudah-mudahan. Boleh jadi dapat, boleh tak dapat. Tapi bila la'alla disandar kepada Allah, kamu pasti mendapat takwa kepada Allah. Maknanya kalau kita berpuasa, kita akan pasti bertakwa pada Allah. Kalau sekiranya kita puasa tapi bukan kerana Allah, maka mungkin dapat takwa dan mungkin tak dapat takwa. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Ta'ala memfardukan puasa kepada kita. Bulan Ramadan ni biasa orang sebut bulan puasa. Sebenarnya tak betul bulan puasa ni. Istilah bulan puasa ni istilah yang kurang tepat. Sebab bila sebut Ramadan bulan puasa, bila kita sudah puasa, kita rasa selesai lah. Sedangkan Ramadan ni bukan bulan puasa, bulan ibadah. Bukan bulan bazar Ramadan. Ramadan ialah bulan ibadah. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan Ramadan. Puasa tu salah satu juzuk daripada bulan Ramadan. Salah satu. Puasa tu salah satu je. Puasa ni siang hari je, malam tarawih. Tarawih tu tak masuk bab puasa. Berarti Ramadan ialah bulan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyhur cukup marah. Kalau sebut bulan Ramadan bulan puasa. Dia kata jangan ajar kita sebut Ramadan bulan puasa, sebab dalam kepala manusia bila kita Ramadan bulan puasa, bila orang tu puasa dia beres. Tak tarawih pun tak apa, tidak baca Quran pun tak apa, tidak tadarus Quran pun tak apa, tidak bangun tahajud malam pun tak apa. Pasal apa? Sebab yang penting puasa. Maka kerana itu sahabat-sahabat sekalian, perintah puasa ini merupakan salah satu di antara syiar, anda sebut tadi, syiar Allah Ta'ala kepada umat manusia. Dan sejarah awal Islam ni, di kala mana Allah fardukan puasa kepada Nabi SAW, yang difardukan kepada para sahabat generasi awal, dia tidak sama macam kita hari ni. Kita hari dah kurang banyak dah. Zaman Nabi tu sekalian, pada awal-awal puasa disyariatkan, orang sahabat puasa selama 20 jam sehari. 22 jam sehari. 22 jam. Dia start berpuasa dengan waktu isyak. Isyak tu sahur. Sahurnya waktu isyak. Dan sampailah waktu maghrib besok baru boleh buka puasa. Jadi waktu makannya hanya antara maghrib sampai isyak saja. Ini awal-awal Islam. Maghrib sampai isyak tu lah waktu nak makannya, nak minumnya, nak bersama isteri, nak isap rokoknya, macam-macam. Masa tu lah.
Ya. Jadi waktu pendek itu terpaksa diselesaikan banyak perkara. 5 dalam 1, 6 dalam 1. Ya. Pula tu peraturan Allah, bila masuk waktu isyak, tak boleh makan dah. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama isteri. Yang kedua, kalau dia tertidur, lepas maghrib dia tertidur. Ya. Kalau dia tertidur lepas maghrib, walaupun isyak tak masuk, jaga pada tidur dia tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama isteri. Ya. Jadi sahabat-sahabat tu bayangkan 22 jam, 23 jam sehari puasa. Ya. Kata orang sebelum bapak panjang. Puasa, lama puasa. Saya ingat dalam sejarah saya pernah puasa 24-23 jam. Ya, 22 jam. Kebetulan pergi ke Amerika ya, pada bulan Ramadan beberapa tahun lepas. Ya, sahur sana, flight pukul 12 tengah hari, pukul 11 tengah hari. Bertolak ke Jepun lebih kurang dalam 16-17 jam. Sampai Jepun baru pukul 2 petang baru. Daripada Jepun bertolak pula balik 4 jam kemudian baru boleh balik buka puasa. Bapak kelapar gitu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, kalau sekiranya wa in kuntum ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu safir, boleh kamu puasa. Boleh kamu berbuka dan ganti pada hari lain. Asalnya hinggalah berlaku satu peristiwa di mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu setelah siap sembahyang Isyak, Sayyidina Umar balik rumah dia. Tarawih ni ada kemudian. Tarawih ni Nabi tak sebut para sahabat, cuma Nabi buat je. Ya, Nabi buat. Dengan keadaan Nabi tidak istihar kepada sahabat adanya sembahyang tarawih. Ya, salatul tarawih atau salatul qiyam. Ulama kata sembahyang tarawih ini sebahagian daripada qiyamul lail. Ada ulama kata tarawih itulah qiyamul lail dan qiyamul lail itulah tarawih. Ya, dan ada ulama pendapat masyhur sebagaimana kita faham bahawa tarawih itu sembahyang khas. Nabi SAW tak beritahu para sahabat. Tarawih ini kemudianlah, bukan serentak dengan ibadah puasa, maka turunlah perintah tarawih, tidak. Sayyidina Umar Al-Khattab malam tu lepas sembahyang Isyak dia balik rumah dia. Balik rumah dia tak boleh makanlah lepas sembahyang Isyak, ya. Lalu dia pun tidur bersama isterinya, ya, dan dia bersama dengan isteri. Ya. Setelah Sayyidina Umar Al-Khattab mandi, lalu dia menangis. Menangis kenapa? Kerana dilanggar perintah Allah. Ya, dia menyesal, dia menangis, dia minta ampun pada Allah. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolonglah minta doa pada Allah agar Allah ampun dosa saya. Saya telah melakukan kesalahan dengan Allah dan kesalahan dengan kamu, wahai Rasulullah. Nabi tanya apa dia? Dia kata, aku balik sembahyang Isyak malam tadi. Lalu aku terhidu bau badan isteriku. Isteri Sayyidina Umar ni dia pakai wangi-wangian malam tu, yang menyebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab melakukan hubungan kelamin dengan isteri dia. Setelah waktu Isyak, hukumnya tak boleh. Ya, batal puasa dan berdosa dengan Allah Ta'ala. Ya. Lalu Nabi kata, ya Umar, aku tak boleh buat apa-apa. Ya. Mana boleh minta ampun dosa yang kamu langgar perintah Allah? Kamu langgar perintah Allah, kamu datang jumpa aku untuk minta ampun, aku tak boleh buat apa-apa ya Umar. Ya. Lalu Umar dalam keadaan suka cita, tiba-tiba turunlah Jibril AS membawa wahyu Allah. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum, fataba alaikum. Ya. Ayat ini sebagai ayat yang membatalkan perintah tidak boleh lagi bersama isteri pada waktu lepas waktu Isyak. Allah Ta'ala menyebut, Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu melakukan hubungan kelamin dengan isteri kamu, ya, sepanjang malam bulan Ramadan. Malam tadi, siang jangan. Laylatas siyam, pada waktu malam bulan Ramadan. Bila waktu malam, sepanjang-panjang malam tu boleh. Dulu waktu maghrib sampai Isyak saja. Waktu saya belajar dulu ada satu kabilah, ya, di Semenanjung tanah Arab. Kabilah ni terkenal, dia kabilah Badawi. Bila masuk bulan Ramadan, waktu maghrib, dia berbuka puasa dengan menjimakkan isteri dia. Ya. Yang itu dulu korma sunat, itu wajib. Kabilah ni kabilah tongkat Ali dah. Ya. Sebab bila masuk waktu Isyak, dia tak boleh sama isteri dah. Bila Sayyidina Umar mengadu pada Nabi SAW, rupanya lepas Sayyidina Umar mengadu, minta ampun pada Allah, sahabat-sahabat lain juga mengadu, ya Rasulullah, saya pun sebenarnya terlanjur juga, ya Rasulullah.
Lepas tu seorang-seorang. Rupanya ada berlaku. Yang bukan ketua cawangan je. Kadang-kadang YDP pun melanggar juga. Rupanya ramai sahabat-sahabat Nabi yang terlanjur lepas waktu isyak. Tapi masing-masing senyap tak berani beritahu. Bila Umar mengaku, lalu masing-masing pun minta ampun pada Allah. Turun ayat tadi. Dihalalkan kepada kamu melakukan hubungan dengan isteri kamu. Sehinggalah sepanjang waktu malam Ramadan. Kunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Kamu adalah pakaian bagi isteri kamu. Dan isteri kamu adalah pakaian bagi kamu. Ya. Alim Allah tahu kamu melanggar dosa-dosa. Dan kau bertaubat pada Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Ya. Ada pun perintah boleh makan. Berlaku pada para sahabat. Makan pun tak boleh. Lepas waktu isyak, ataupun tertidur, bangun tertidur, tak boleh makan. Sehinggalah berlaku satu peristiwa. Seorang sahabat Nabi bernama Qais radhiyallahu anhu. Beliau ini kebetulan bekerja di ladang. Ya, tengah panas mentari. Ya, teruk kerja sampai daripada tengah hari, pagi sampai tengah hari, sampai petang. Di balik rumah dalam keadaan yang sangat letih. Ya, bulan Ramadan ni panas. Nama pun Ramadan. Ramad makna panas membakar. Ulama kata maksud Ramadan membakar dosa-dosa. Panas yang membakar dosa. Maksud sebenar zahir ayat ni, Ramadan ialah bulan yang cuaca sangat panas. Biasa korma masak pada bulan Ramadan. Ya, panasnya. Ya, sahabat ini balik dalam keadaan letih kerana berpuasa. Waktu maghrib masuk dan dia pun berbuka puasa dengan beberapa buah kurma. Ya, biji buah kurma dimakan. Lalu diberitahu isteri dia, siapkanlah makanan. Ya, sediakanlah makanan. Maknanya dia nak makan terus. Lalu isterinya pun memanaskan makanan. Sementara isterinya memanaskan makanan, sahabat Qais ni dia tertidur. Dia tertidur. Bila isteri siap makanan, dihidangkan, tengok-tengok suami dia tertidur dah. Bila tertidur, tak boleh makan dah. Lalu dia kejut suami dia bangun tengok makanan. Dia kata, kalau aku makan makanan ni, aku telah langgar perintah Allah. Aku telah langgar perintah Rasulullah. Lalu beliau tidak makan, dan besoknya beliau bekerja di ladang. Tengah hari beliau jatuh pingsan. Peristiwa ini sampai pada pengetahuan Nabi SAW. Nabi datang ziarah dia, Nabi tanya bagaimana hal kamu, kenapa jadi macam ni. Dia pun cerita apa yang berlaku. Dia kata malam kali ya Rasulullah, saya hanya sempat makan 2-3 biji kurma. Letih sangat saya tertidur. Bangun-bangun tidur dah saya tak boleh makan ya Rasulullah, saya terus berpuasa. Ya, sehinggalah berlaku kepada saya setan di kebun. Nabi sangat sedih mendengar peristiwa tersebut. Lalu ya, tidak lama kemudian Jibril AS menurunkan Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala menyebut kulu washrabu hatta yatabayyana lahumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kamu dan minumlah kamu hingga kamu nampak benang putih dengan benang hitam daripada terbitnya waktu fajar. Ya, maknanya dulu waktu maghrib sampai isyak saja. Sekarang ni dibenarkan makan sampai terbit waktu fajar. Fajar ke mana fajar? Ya, budak-budak zaman ini nama tak kenal fajar ni. Ya, fajar ialah himpunan bintang-bintang di langit, tengah-tengah langit ni. Kalau kita bangun dekat waktu sahur tu, ya, akan ada bintang banyak di langit tu, menyebabkan bumi jadi cerah. Cerahnya bila terbit fajar tu, hingga kita boleh beza mana benang putih dengan benang hitam. Ya. Bila kita boleh beza benang putih benang hitam, maka pada waktu itu tak boleh makan dah. Ya, fajarnya dua, satu fajar kizib, satu fajar sedih. Fajar kizib ialah fajar yang tak betul, fajar bohong. Dalam bahasa istilah moden sekarang, dalam waktu terawih, dalam waktu Ramadan, kita panggil waktu itu sebagai waktu imsak. Imsak ni bukan tak boleh makan, makan lah, boleh makan. Imsak ni terakhir lahir kuning. Ya, kerajaan tengah marah warna kuning. Ya, imsak ni warna kuning. Kita bawa kereta. Ya. Tiba-tiba sampai garisan putih, garisan traffic light warna kuning. Warna kuning boleh pergi, bukan tak boleh pergi. Kalau kita tengah makan, tiba-tiba masuk waktu imsak, boleh makan. Perhabiskan makanan. Boleh tak tambah? Tak boleh. Kadang-kadang tambah banyak pada mula. Tak boleh. Ataupun kita jaga, tiba-tiba waktu imsak. Boleh kita minum sekadar mana segelas air dan makan beberapa suap makanan. Masalahnya begini. Masalahnya payah nak tentu bila masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh haram makan. Sebelum subuh boleh makan.
Maka di antara selang-selang tu dipanggil imsak. Imsak makna menahan diri, berjaga-jaga. Ya, ditanya para sahabat, berapa lama Nabi berhenti makan dengan masuk waktu subuh? Kata sahabat, lebih kurang 50 ayat. Kalau kita baca Quran, 50 ayat Quran. 50 ayat. Nabi biasa berhenti waktu itu. Tapi apakah haram? Tidak. Cuma berhati-hati. Bimbang takut masuk waktu. Katalah kami imsak pukul 5.42 minit. Sebenar imsak tu mungkin, ya, waktu imsak sebenar, waktu subuh sebenar, mungkin 45. Tapi dia ada basi beberapa minit, kadang-kadang 10 minit. Ya, kerana payahnya bagi menentukan. Sahabat-sahabat sekalian, tak apalah, itu peristiwa yang berlaku dalam sejarah Ramadan. Ramadan ini juga merupakan salah satu di antara kekuatan umat Islam. Allah Ta'ala menghubungkan kita supaya kita benar-benar ikhlas dalam ibadah. Hingga puasa ni satu-satunya ibadah yang tidak ada tanda. Allah angkat tanda pada ibadah puasa. Tidak sebagaimana ibadah lain. Ibadah lain kita nampak. Orang buat sembahyang, nampak rokok, nampak sujud dia. Orang pergi haji, nampak dia tawaf, dia sa'i. Balik panggil Pak Haji lagi. Ya. Ibadah zakat, kita nampak dia keluar duit. Nampak perbuatan tu. Tapi puasa tak nampak. Apa tanda orang tu puasa? Tak ada tanda. Tanda puasa tak ada. Dia bangun sahur, belum tentu puasa. Berapa ramai yang sahur saja, puasa tak. Kan? Kita tahulah, isteri kita tak boleh puasa, tapi sahur 2 pinggan. Ya. Apa tanda seorang tu puasa? Tak ada tanda. Sebab tu Allah Ta'ala dia menyebut as-sawmu li. Puasa kamu untukku. Makna apa dia? Aku nak tengok ikhlas ke tidak kamu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebab tu bila kita ikhlas dengan Allah dalam ibadah, ini kekuatan. Iblis ni waktu mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala khitab dia sebagai kufur, sebagaimana ayat dibacakan tadi. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong dia, enggan dia sujud pada Adam AS, lalu jadi kafir. Jadi bersumpah dengan Allah Ta'ala, la'uwayannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua manusia illa ibadikal mukhlasin, melainkan hamba kamu yang ikhlas. Iblis tak boleh masuk dengan satu benda je. Bila seorang hamba Allah bekerja dengan penuh ikhlas, iblis tak boleh ganggu. Berjuang dengan ikhlas, iblis tak boleh ganggu. Ibadah dengan ikhlas, iblis tak boleh. Sedekah dengan ikhlas, iblis tak boleh ganggu. Iblis tak boleh ganggu satu ni je, ikhlas. Sebab tu Ramadan Allah cabut tanda-tanda supaya kita dengan Allah Ta'ala. Sampai Allah ikhtiar, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Puasa kamu untukku, aku yang akan beri balasan. Padahal sembahyang pun untuk Allah, zakat pun untuk Allah, haji pun kerana Allah. Ya. Tapi kenapa Allah sebut puasa kerana Allah? Kenapa Allah tak sebut sembahyang kerana Allah? Kenapa Allah tak sebut haji kerana Allah? Allah hanya sebut as-sawmu li, puasa kamu untukku. Pas sembahyang kita bukan untuk Allah, itu pun untuk Allah. Tapi puasa ni Allah cabut tanda supaya tidak timbul riak, takabur, sombong yang merosakkan ibadah puasa. Sebab tu bila keikhlasan kita dengan Allah ada, walaupun jasad kita berpuasa, tetapi dia menjadi satu kekuatan. Ya, jiwa orang mukmin tu dia kuat. Kenapa kuat? Kerana kita dengan Allah. Kita ikhlas dengan Allah Ta'ala. Sebab tu musuh-musuh Islam mengandaikan bahawa Ramadan umat Islam akan lapar, letih. Ya, malah bekerja, tidak aktif, malah pergi usrah, malah musyawarah dan seumpamanya. Pasal apa? Ramadan. Ya. Kadang-kadang kita jadikan alasan kerana puasa, maka aktiviti kena berhenti. Ya. Padahal puasa itulah yang membina kekuatan. Dan takdir Allah Ta'ala berlaku perang Badar dalam bulan Ramadan. Badar jauh tuan-tuan. Kakak 200 km daripada Madinah. Boleh jamak semayang. Nabi bersiap, Nabi kata bersiaplah untuk kita pergi ke Badar. Ya. Nabi cadang nak tolak sebelum zuhur. Tapi oleh kerana perang kali pertama, ramai sahabat-sahabat yang bawa bekalan, lengah-lengah dan seumpamanya, hingga masuk waktu zuhur. Lalu Nabi menjamakkan sembahyang zuhur dan asar di Madinah. Ya, di Madinah. Bukan dalam perjalanan. Di Madinah lagi Nabi menjamakkan sembahyang. Maka kata ulama, berdasarkan dalil ni, seorang tu boleh sembahyang jamak dan jamak tidak kasar. Menjamakkan sembahyang dia dengan kasar dia nak musafir, confirm musafir. Ya. Umpamanya kita
kita nak keluar musafir, barang kita dah kemas, itu masuk waktu zuhur. Boleh ke kita jamak di rumah kita? Boleh. Tapi tidak boleh qasar kerana tidak musafir lagi. Tak boleh jamak. Tapi mazhab Syafi'i kata apa dia? Syafi'i kata hendaklah keluar pada qaryah. Kalau dalam qaryah kata siapa yang tak boleh? Hadis Nabi tadi, Nabi jamak di Madinah, tak keluar pada qaryah. Kenapa Imam Syafi'i kata kena keluar pada qaryah? Supaya yakin orang dia telah musafir. Itu je. Kalau di rumah ni, entah jadi, entah tidak. Akhir semayang jamak, musafir pun tak. Maka kan itu tak apalah, itu masalah fiqh, itu tidak besar sangat. Yang pentingnya ialah kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi sebahagiannya berpuasa dalam perang Badar. Ada yang pengsan, ada yang Nabi suruh berbuka, dan ada yang terus menahan diri berperang dalam keadaan lapar. Dan ini sejarah Islam. Dan kalau kita lihat mutaakhir ni pun banyak musuh-musuh menyerang kita waktu bulan Ramadan. Petang tadi kita dekat sangat duka cita bila kerajaan Syria, Bashar Assad melakukan serangan ke atas Hama. Satu wilayah Hama ni macam Kelantan lah, kawasan yang banyak gerakan Islam muncul di situ dan banyak pejuang ke Islam. Hari ini punya celakanya, punya jahatnya, Masya Allah, dia menyerang umat Islam dalam masjid dengan kereta perisai, kereta kebal, menembak dalam masjid hingga mati lebih kurang 200 orang hari ini. Dan kita sangat duka cita, dan besok kita ada satu kenyataan mengecam tindakan kerajaan Syria yang membunuh umat Islam. Kebetulan baru ni ada satu demonstrasi lebih kurang 50,000 orang daripada Hama ni yang berhimpun membantah dan mendesak supaya kerajaan pemerintah Bashar Assad ni meletakkan jawatan. Akhirnya dia bertindak ganas, dia hantar pasukan tentera, tembak betul tuan-tuan, tembak ni tengah dalam masjid tu, dia tembak ni. Dan ini yang berlaku. Demikian juga kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah sebelum ini, dalam perang di Bosnia, saya masih ingat peristiwa ini, bagaimana tentera-tentera Amerika menggugurkan makanan kepada umat Islam di Bosnia. Dia ambil gambar keluar dalam televisyen berita bagaimana tentera Amerika menolak dengan kaki menggugurkan makanan, kotak-kotak makanan kepada umat Islam di Bosnia yang telah diserang oleh Serbia. 2 hari kemudian dia beritahu, kami mohon maaf kepada umat Islam kerana makanan yang digugurkan itu ialah daging-daging babi. Dan ini sejarah. Demikian juga apa yang berlaku di Serbia. Tentera serangan Serbia ke atas umat Islam di Bosnia. Dan banyak peristiwa perangan ini berlaku pada bulan Ramadan. Ramadan kerana mereka menganggap Islam ni lemah. Sebab itu Islam ni jangan tunjuk lemah pada bulan Ramadan. Kita ada kekuatan. Kuat kita kerana kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam sepotong hadis yang panjang, Nabi SAW menyebut pada hujung hadis tersebut, inna syarfal mu'minin qiyamul lail wa istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah, kemuliaan orang mukmin itu terletak kepada dibangun tengah malam tahajud. Qiyamul lail. Sebab tu kita jangan bangun makan sahur. Jangan bangun untuk makan sahur. Bangun, ambil wuduk, semayang dulu 2 rakaat. Barulah kita bersahur. Semayang jangan tinggal semayang tahajud. Kerana tahajud ni, Allah sebut dalam Quran, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan orang yang semayang tahajud ni akan dibangkitkan nanti di akhirat maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Tempat terpuji apa dia? Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dia akan dibangkitkan nanti di akhirat bersama para nabi-nabi. Yang kedua, mulia orang mukmin ni 2 kata Rasulullah. Yang pertama, qiyamul lail. Yang kedua, al-istighna'uhu 'anil nas. Dia tidak bergantung dengan manusia. Pergantungan dengan Allah. Rezeki Allah bagi, bukan manusia bagi. Kalau Allah kata hak kita, tak ada siapa yang boleh halang. Kalau Allah kata bukan hak kita, siapa buat, kita tak tahu. Kita tak dapat. Oleh kerana kita tak tahu rezeki ni apakah jadi hak kita atau tidak, lalu kita wajib usaha dan ikhtiar. Usaha hak kita, ikhtiar dengan akal kita. Kemudian kita doa, minta pada Allah. Hak kita minta, maka hak Allah bagi. Kalau Allah nak bagi, dia bagi. Kadang-kadang Allah tangguh pemberian untuk menguji manusia. Ada orang bila Allah tangguh sedikit,
lalu dia tak sabar. Dia tak sabar. Bila berjuang, nak cepat menang. Nak cepat menang. Kalau tak menang, akhir dia pun macam-macam lah. Bila kerusi tak dapat, boykot letak jawatan. Bila calon yang tak dipilih naik, maka akhirnya dia pun undur diri. Berbagai-bagai. Ada yang merajuk dalam perjuangan Islam. Ada yang kecil hati bila tak dipilih dalam muktamar. Ada yang berbagai-bagai cerita. Hendaklah kita faham, kita bekerja kerana Allah. Dan kita doa pada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, matikan kami dalam keadaan baik. Jangan kita berjuang sampai ujung umur kita, tiba-tiba kita senyap dalam perjuangan Islam. Jawatan pegang tak ada masalah. Tapi yang penting kita faham bahawa perjuangan kita ialah untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, untuk memenangkan Islam. Kalau Islam tak menang, Masya Allah, hari ini kita bicarakan soal kemungkaran, maksiat, gejala sosial berbagai-bagai. Di waktu mana tegak menghadkan tak benar orang Islam masuk ke pusat-pusat hiburan pada Ramadan, Melaka menyambung tempoh. Pusat-pusat hiburan biasa habis pukul 1, Ramadan yang habis pukul 3 pagi. Tengok. Nak tunjuk lawan. Demikian juga kalau kita lihat, musuh-musuh akan berusaha memperlekehkan Islam, mempermain-mainkan Islam dan seumpamanya. Maka sebab itu, bila kita berjuang, bekerja untuk menangkan Islam, Ramadan yang ambil kesempatan. Ambil kesempatan untuk kita bina kekuatan dalaman kita. Kita bina kekuatan kita. Baik sangka dengan sahabat, ikhlas dalam perjuangan, sabarlah perjuangan ini panjang, kadang-kadang letih, kadang-kadang memenatkan, kadang-kadang diuji dengan harta benda, kadang-kadang diuji dengan kematian, diuji dengan hilangnya pengaruh dan seumpamanya. Allah Ta'ala akan uji manusia. Tanda ingat pada kita, maka Allah akan uji kita. Maka kita doa pada Allah supaya Allah jangan uji perkara yang kita tak mampu. Ada orang kadang-kadang mampu hadapi 2-3 cabaran, dia mampu masuk lokap, keluar lokap, masuk penjara, keluar penjara, tak apa. Tapi Allah uji dengan ujian-ujian yang berbeza. Setiap manusia tak sama. Lalu ada orang yang tak tahan dengan ujian. Kadang-kadang ada orang yang tahan, tapi diuji benda lain tak boleh. Uji dengan mereka UMNO boleh, uji dengan perempuan sudah. Kalau mereka lawan lagi, mereka UMNO celaka apa semua lawan. Diuji dengan benda lain. Diuji dengan tarik balik jawatan, ataupun turun pangkat, ataupun hilang kerja, berbagai-bagai. Kita doa pada Allah supaya Allah jangan uji perkara yang kita tak mampu. Ujian dalam kemampuan. Allah Ta'ala tahu apa yang kita mampu, dan selalu kerana itu Allah perintahkan beberapa kewajipan kepada kita. Sahabat-sahabat sekalian, Ramadan adalah proses terbiak, melatih kita. Sebab itu para ulama sebut Ramadan adalah di tingkat amalan, bukan menguat amalan. Kalau sebelum Ramadan kita ada ceramah, ada tazkirah, Ramadan kena terus. Kalau bulan sebelum Ramadan kita ada usrah, Ramadan kena sambung usrah. Dan usrah kita saya ingat, yang penting malam hari kita menghabiskan panjang masa untuk ibadah pada Allah. Apa nak buat? Zaman Nabi tarawih 6 rakaat. 8 rakaat. Campur witir 11 rakaat. Tapi bacaannya panjang. Panjang, tuan-tuan sekalian. Seorang sahabat kata, aku semadakan Nabi tengah semayang sakit perut, dia pun membatalkan semayang dia, balik rumah, buang air. Lepas buang air, dia ambil wudu, pakai pakaian semula, datang semula ke masjid. Katanya, aku dapati Nabi tak rokok lagi. Balik buang air besar tu, mari semula masjid, Nabi tak rokok lagi. Kita balik, mari-mari tu Imam kata habis dah malam ni, malam besok. Sayyidina Umar Al-Khattab semayang belakang Nabi SAW. Semayang sunat lah, semayang fardu tidak. Kita kena beza. Semayang sunat ni kita boleh berdiri, boleh duduk, boleh baring, tak ada masalah. Imam baca panjang sangat, kita berdiri, letih dah berdiri, kita boleh duduk. Duduk pun tengok, Imam tak rokok lagi, boleh baring pun. Boleh baring. Cuma kalau tuan-tuan tengok ada orang semayang, saya baring, kita angkat dia tak depan, pakai semayang ke dia. Walaupun hukum fiqahnya boleh lah, semayang sunat ni. Semayang sunat atas kenderaan boleh. Kadang-kadang kita belajar hukum fiqah semayang atas kenderaan. Tapi jarang kita perhati. Padahal kita tahu dah, kita lambat daripada rumah. Nak pergi semayang subuh, masjid.
Sampai masjid tak ada nak sunat. Sembahyanglah dalam kenderaan. Sembahyang kita lah. Allahu Akbar. Peganglah steering dulu. Baca Fatihah, kemudian rokok, kemudian sujud. Ya. Sekira-kira boleh tak semata kenderaan? Boleh. Semua kitab fiqh menyebut boleh. Cuma masalah perbahasan ulama ialah waktu nak takbir kena menghadap kiblat ke tidak. Syafi'i kata kena menghadap kiblat. Kalau atas kenderaan. Kalau berjalan kaki, 2 waktu kena menghadap kiblat. Satu takbir, yang kedua waktu sujud. Mesti menghadap kiblat. Ya. Adapun dalam kenderaan, sujud tak payah menghadap kiblat. Jangan sujud sungguh lepas siang. Ya. Umpamanya maknanya semayang-semayang macam ni, walaupun kita tahu dah sampai masjid tak ada nak semayang sunat. Ataupun sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lepas semayang asar dia semayang sunat. Nabi tegur, Nabi kata, kamu semayang apa lepas asar, mana ada semayang sunat? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak sempat nak semayang sebelum asar, lalu aku qada selepas asar. Boleh tak? Tapi kita ni nak qada sunat payah. Nak qada sunat fardu, tapi qada lagi. Jadi oleh kerana itu, kita ambil. Hatta dalam perkara yang kita fikir boleh kita buat, kita buat. Ya. Perkara yang tidak ada khilaf, kita boleh buat dalam masalah fiqh. Ya. Masalah khilaf ni pun, perkara yang khilaf furu', bukan khilaf asas. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, oleh kerana itu kita harapkan Ramadan ini menjadi tolak kepada perjuangan kita. Pilihan raya mungkin tak lama. Pada awalnya kita menjangka pilihan raya pada bulan 7. Tapi himpunan bersih dibuat. Momentum bersih ini sangat hebat. Yang menyebabkan Barisan Nasional dia tak berani buat lagi. Dan sekarang Pak Pusat kita letakkan tempoh pilihan raya kemungkinan bulan 10 atau bulan 11. Kerana 7 hari bulan 10 belanjawan akan dibentangkan. Kali ini kita jangka belanjawan pilihan raya lah. Akan diisytiharlah bonus kepada kaki tangan kerajaan sebulan gaji. Ya, diisytiharkanlah begini. Ya. Dan selepas itu kemungkinan pilihan raya. Ya, ataupun saya dapat maklumat Perdana Menteri akan pergi haji tahun ni. Ya, dia pergi haji doa-doa depan Kaabah katanya. Ya. Kemudian dia pergi sekejap je, dia kurang dalam 10 hari. Ya, 10 hari atau 2 minggu. Dia pergi ujung, balik awal. Ya. Pergi beberapa hari penerbangan akhir. 2-3 hari kemudian ukur di Arafah. Ya. Kemudian Muzdalifah 3 hari di Mina. Ya, 2 hari di Mina buat nafal awal. Kemudian dia pun balik, kemudian buat umrah, kemudian Zarah Madinah dan terus balik. Ya, jadi kalau diadakan pada bulan 11, kemungkinan selepas musim haji ya, dibuat. Walaupun kita dalam konteks kita letak pusat letak bulan 10. Supaya jentera kita ready. Ya, petugas kita ready. Ya, supaya kita boleh selesai. Hari ini alhamdulillah ajian kursi dalam Pakatan Rakyat PAS kita dah selesai. Ya, kita selesai. Bentung ada tugas macam biasa. Ya, insya-Allah tugas ni berat, tapi berat pahala besar. Kita lawan orang besar ni, pahala kita besar. Ya, Allah beri sebagaimana kita berdepan dengan musuh yang kuat, maka lagi besar pahala kita. Ya, maka oleh kerana itu kita harapkan pilihan raya kali ini tujuannya kita kena menangkan segera Islam. Ya, tujuan sahabat-sahabat kita berjuang siang malam, pagi petang, daripada muda sampai tua, habis harta, masa, tenaga, nak tengok Islam menang. Kita tak nak tengok tiba-tiba berlaku perubahan, Islam duduk di belakang. Ya, kita nak. Ya, kita nak biar bila diberi kemenangan untuk Islam. Untuk apa kemenangan Islam? Kita berjuang siang malam ni untuk apa? Mungkin kita kata untuk kita laksanakan hukum Allah. Untuk kita halalkan apa yang dihalal oleh Allah. Untuk kita haramkan apa yang diharam oleh Allah. Itu kita kata. Tapi yang Allah nak bagi lain. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ayat ini. Ayat yang sangat menggembirakan Nabi SAW. Ya, Nabi dalam perjalanan balik daripada Hudaybiyah. Ya, dan Nabi SAW ya, dalam keadaan sahabat-sahabat tengah sedih. Ya, terima perjanjian nak jual umrah tak boleh, kena sekat. Akhirnya Nabi SAW balik, tengah jalan tu turunlah ayat ini. Kata Nabi telah turun kepadaku satu surah yang sangat gembira bagiku lebih daripada dunia dan segala isinya. Setengah riwayat menyebut, kata Rasulullah, telah turun kepadaku satu surah yang lebih gembira bagiku daripada terbitnya matahari. Masya Allah. Apa surahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami kurniakan padamu ya Muhammad kemenangan yang sebenar. Perjanjian itu walaupun nampak Islam rugi,
Tapi perjanjian tu memenangkan Islam. Ya, sebab tu kita kena faham perjanjian kita. Kita buat tahalluf siasi dengan semangat 46. Ada orang kita marah. Ya. Pasal apa kita buat perjanjian, dia tu bekas UMNO lawan kita. Kita buat atas sifat pimpinan kita, istigharahnya, buat majlis surah bincang, kita putus. Walaupun perjanjian tu nampak tidak menguntungkan kita, tapi tengok hasil. Dengan perjanjian itu kita berjaya tawan Kelantan tahun 90. Kemudian kita buat tahalluf siasi dengan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat. Kita menang di Terengganu, kita menang di Kedah, kita menang di Perak, kita menang di Selangor. Walaupun atas nama parti lain, tapi kemenangan itu hasil daripada tahalluf. Allah kata perjanjian Hudaybiyah ni walaupun perjanjian nampak rugi, tapi Allah kata fathan mubina. Ini pembukaan yang sebenar, kemenangan yang sebenar. Walaupun Madinah dah ada sebagai sebuah negara Islam, Allah tak kata fathan mubina. Fathan mubina apa dia? Mekah akan jatuh ke tangan Islam. Kemenangan yang tak ada lagi gangguan. Hari ini kita menang di Kelantan, gangguan tak habis-habis. Nak lakukan hukum Allah tak boleh. Baru ni kita nak tutup judi. 2-3 kedai je. Kedai ni jual tiket loteri. Loteri Big Sweet ni. Big Sweet ni dia RM1 satu. Di sini orang Cina, dia tak anggap sebagai judi. Tapi kita orang Islam judi. Dia jual pula kedai buku. Nak ambil tindakan, tak boleh. Enakmen takbiran kerajaan negeri, bidang kuasa majlis kerajaan tempatan, kita boleh tutup premis perjudian. Tapi tidak semua judi kena ada premis. Toto kena ada premis. Sport toto, lomba kuda, kena apa semua ni, wajib ada premis. Ini kita boleh tutup. Tapi loteri ni, tiket loteri ni tak ada premis. Jual atas bak pun boleh, tepi jalan pun boleh, tak ada tempat. Jadi kita ban juga tiga-tiga. Dan sekarang ni MCA saman kerajaan Kelantan dan kita setuju, bagus dia saman. Kita nak tengok hakim buat keputusan macam mana. Maknanya walaupun kita menang 20 tahun, tapi tak boleh buat Islam. Tak boleh lagi dengan sekatan, dengan bagainya. Hingga berlaku fathan mubina. Madinah menang. Orang Mekah duk serang Nabi di Madinah. Peniaga-peniaga disekat, dihalang. Hingga bila? Hingga Mekah jatuh ke tangan Islam, baru berhenti gangguan. Sama kita. Selagi Putrajaya kita kuasai, kita menang di peringkat negeri. Tak boleh buat apa-apa. Tuan-tuan tahu tak, 60% agensi negeri semua duduk pusat. Jabatan Pelajaran, buat kementerian pusat. Jabatan apa lagi? Jabatan Haiwan ke, ya, semua agensi, pertanian, Resda, Pelda, Fikrah, semua agensi pusat. Agensi negerinya lebih kurang 30 ke 40% saja. Macam dipaham. Pelantikan 3 jawatan penting. Seusaha kerajaan negeri, pegawai kewangan negeri, penasihat undang negeri. Ini lantikan daripada pusat, bukan negeri lantik. Ya. Bayangkan bagaimana susahnya mentadbir bila 3 kepala yang induk ni dilantik oleh pusat. Kita nak tukar tak boleh. Nak ambil tindakan tak boleh. Ya. Jadi oleh walaupun pun usaha kita hingga kita menguasai. Untuk apa kemenangan Islam? Kita bekerja untuk apa? Allah Ta'ala sebut pada kita. Yang pertama, liyaghfiralakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Semoga dengan kemenangan Islam, Allah ampunkan dosa kamu yang dulu dan dosa yang kemudian. Inilah tuan-tuan sekalian. Kita berjuang ikan dosa saja. Ya, supaya Allah ampun dosa kita. Ya, silap dulu. Allah kata dengan kemenangan Islam, Allah nak ampun dosa kamu yang dulu. Apa dosa dulu? Dosa apa dulu? Ya ada hari ni lah. Ya ada hari ni kalau silap dulu. Ya, ada kilara, ada disco, ada pub, ada pun. Sebab UMNO menang. Pasal apa UMNO menang? Mungkin kita tak undi, tapi ayah kita undi UMNO dulu. Mungkin tok kita pun nak undi UMNO. Dan kita pun ada juga. Cuma sekarang dah taubat tak apa dah. Tapi walaupun taubat, kena berjuang. Sebab adanya dulu kerana silap kita dulu. Lalu Allah kata, bila Allah ni kemenangan, Allah nak ampun dosa kamu yang silap dulu. Ya. Maka kerana itu, setiap orang mesti berjuang. Mesti bekerja. Untuk apa? Untuk Allah ampun dosa kita. Ya Allah, tok kita dulu silap. Ya, ayah kita dulu pernah silap. Pak saudara kita dulu pernah silap. Ya, maka kita berjuang supaya menang, Allah nak ampun dosa yang dulu.
Dan dosa akan datang, kata Allah. Kenapa dosa akan datang? InsyaAllah bila Islam menang, kita akan buka ada kuasa. Kita boleh tutup pusat-pusat perjudian. Kita boleh tutup pernik-pernik hiburan yang melampau. Kita boleh sekat benda-benda bercanggah dengan syarak supaya rakyat tidak berdosa. Ya. Kalau kuasa tak ada, tak boleh buat apa. Yang kedua, ya, Allah kata wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dengan kemenangan Islam, kamu akan rasa sempurna nikmat Islam ke atas kamu. Hari ini kita Islam tapi tak rasa sempurna nikmat Islam. Ya. Hukum Allah tak boleh jalan atas hukum Allah. 54 tahun negara merdeka, hukum Tuhan tak boleh dilaksanakan dalam bumi Tuhan. Tak kepelik. Ya. Kita menang tapi tak rasa nikmat Islam. Nikmat keadilan Islam. Nikmat keamanan dalam Islam. Nikmat kepimpinan dalam Islam. Ya. Kita tak rasa. Anak baru ni kebetulan pergi ke Mekah. Masuk satu kedai money changer, kedai tukar duit. Dia kurang dalam 10 kali 10 lah, 10 kaki panjang. Saya biasa masuk kedai buat duit ni, tapi kedai tu Masya Allah. Anak rasa atas meja dia tak kurang daripada berjuta-juta ringgit, tuan-tuan. Banyaknya duit. Dalam bako sampah, ada 3-4 bako sampah, penuh duit ke tu. Atas meja ni, penuh duit ni. Berbagai-bagai duit, berbagai-bagai negara ada. Bertimur-timur duit ni. Ditarik laki, penuh laki atas meja, penuh meja. Masya Allah. Saya terpegun tengok. Wah, nak duit. Saya tengok Bengali jaga seorang pun tak ada. CCTV pun tak ada. Jaring pun tak ada. Tak ada meja macam ni. Ya. Kedai-kedai di Mekah. Masuk waktu semayang, pergi kedai, ambil kain tutup, tinggal di semayang. Ambil tuala je tutup atas pakaian tu. Atas barang dijual. Tinggal di semayang. Tak hilang ke tuan? Cuba buat sini. Tutup dengan tuala. Dengan tuala tu hilang. Ni keamanan. Ini keamanan yang berlaku. Dan ini Allah kata bila Islam menang, kamu akan rasa sempurna nikmat Islam. Yang ketiga, wayah dia kasiratan mustaqimah. Dari Allah. Allah akan pandu kamu ke jalan yang betul. Ya, orang kita kadang-kadang rasa rendah diri. Orang PAH ni kuat sangat. Rasa rendah diri. Ya, rasa tak boleh merintah, tak boleh takbir. Kita tengok UMNO tu nampak hebat. Pasal apa dia pakai pakaian dia. Kita nampak hebat tu kerana pakaian dia. Macam polis ke tak? Dia pakai baju uniform dia tu nampak hebat. Kalau dia tanggal, Allah. Sebab tu bila pencing tak ada benda lah. Waktu dia pakai uniform dia nampak gok lah. Pasal apa? Haibah dia duduk pada pakaian dia. Ya. Kadang-kadang kita dalam soal kepimpinan, Allah kata Allah pandu kamu ke jalan yang betul. Ya. Tuan Aziz dia komplain. Memanglah dia bukan pakar ekonomi. Tuan Aziz bukan pakar ekonomi, dia bukan ahli ekonomi, dia belajar syariah. Ya. Komentar beliau dia kata sebenarnya yang pentingnya kita reti ekonomi itu ada pakar dia. Tapi yang paling penting pada pakar itu ialah amanah. Ya. Kalau menipu tak guna pakar pun. Jadi yang penting jujur tu. Jujur tu memandu. Sebab tu kalau tengok Allah ilham, fa'alhamaha fujuraha, ada yang ilham yang bujur, ada yang ilham takwa. Tengok Kelantan satu perubahan dibuat. Mana ilham? Kemudian dia kata, kalau Barat menggunakan otak saja memerintah negara dunia kagum. Kita orang Islam, depan kita ada Quran, depan kita ada hadis, panduan dalam pemerintahan. Apa nak bimbang? Ya. Maka wayah dia kasiratan mustaqimah. Allah akan pandu kamu ke jalan yang betul. Betul dengan kehendak Allah. Ya, insya-Allah. Akhir kali yang keempat, wa yansurakallahu nasran aziza. Allah akan pasti tolong kamu dengan pertolongan yang sebenar. Ya. Saya duduk bimbang diri saya dua perkara saja. Yang pertama, bagaimana nak sabar dalam perjuangan yang panjang. Yang kedua, bagaimana untuk istiqamah dalam perjuangan. Allah Ta'ala mendorongkan ayat Quran. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tetapkan pendirian kamu. Ya. Allah akan tolong kamu, satu. Yang kedua, Allah akan tetapkan pendirian kamu. Kita istiqamah dalam perjuangan. Macam mana istiqamah dalam perjuangan? Jaga Allah. Semayang jangan tinggal, semayang jemaah jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal, ibadah-ibadah kita jangan tinggal, tahajud kita jangan tinggal. Kita sempurnakan Allah.
Bila kita sempurna hak Allah, Allah akan sempurna hak kita. Ya. Masalah ekonomi. Ya, ekonomi kadang-kadang kita rasa dalam perjuangan Islam kita bergantung pada duit. Ya, duit ni bukan segala-galanya, cuma segala-galanya kena ada duit. Ya. Ya. Dalam soal ini saya fikir kita sebahagian besar faham ni ialah kita petani. Yang ada yang ladang sawit, ada yang ladang stok sebagainya. Ya. Dan nak jelaskan, zakat ni kena keluar. Kita dalam kepala kita, zakat kita setahun sekali. Ya. Semua zakat hujung tahun. Cukup haul, cukup tempoh setahun. Tidak semua lah jenis zakat. Wang simpanan, emas perak, perniagaan, betul lah ada tempoh setahun. Adapun zakat pertanian, tidak tempoh setahun. Allah sebut, wa'atu haqqahu yawma hasadi. Keluarkan hak zakat dia pada hari kamu tuai hasilnya. Dapat hasil, keluar zakat terus. Tuan jual sawit. Hari ni jual sawit dapat 1,000. Keluar tu RM5 sebagai zakat. Ya. Hari kita macam orang tanam padi lah. Bukan tunggu setahun. Ya. Kita ambil padi dapat 400 gantang dah keluar zakat. 400 gantang baru 400-500 ringgit baru. RM500 dah kena zakat. Sawit ni sekali jual dengan kita orang sini 40, 10 tan, 18 tan. Ya. Keluar jual sawit je, sawit tunggu zakat. Keluar zakat terus. Di rumah kita dia ada tabung. Tabung zakat. Tulis tu zakat. Dapat jual sawit dapat 2,000. Keluar RM50 zakat. Boleh tabung. RM50 daripada 2,000. Taklah tu. Tapi kalau kita nak bayar hujung tahun, kompor, zakatnya 7,000, 8,000. Rasa berat. Kita keluar terus. Hari ni suruh jual getah. Jual getah dapatlah speaker contoh. Ya. Berapa ratus? 707, katalah dapat 6,000, 7,000. Keluar terus. 2,5% keluar sebagai zakat. Boh dalam kampus orang. Ya. Mari program parti bagi pada bendahari. Ini duit zakat saya. Ya Allah sebut nak ganda 700 kali ganda ni tu sekalian. Bukan semua zakat, bukan semua sedekah. Fisabilillah je dapat 700 kali ganda ni. Tapi orang kita bila sebut masjid berebut. Sabilillah tak berebut. Padahal yang Allah nak ganda 700 kali ganda ni pada sabilillah je. Kita dah lapar ni tu sekalian. Ada petugas parti kita yang gaji 400-500 sebulan. Ada guru parti kita gaji 200 sebulan. Tak padan langsung. Ada petugas parti kita memang full time untuk parti. Kalau dia bekerja luar gaji 4,000-5,000. Kerja dengan parti dapatlah 1,000-1,500. Anak dia ada, keluarga dia, rumah sewa lagi sebagainya. Sebab tu kita manfaat. Kita bagi pada amilin. Orang bekerja untuk Islam. Orang ni bekerja siang malam untuk menangkap Islam. Orang ni perlu kita beri sumbangan. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh. Kalau kamu nak sedekah kata Allah, sedekahlah kepada orang susah. Kenapa? Kan dia berjuang Islam. Susah tu kepada Islam. Dia tak ada masa nak meniaga macam orang lain, tak ada masa nak tanam kebun macam orang lain, tak ada masa nak bisnes macam orang lain. Sebab dia kerja parti. Sahabat-sahabat Nabi yang dianjur rumah Nabi. Ya sabuhumul jahilu aghniya. Allah sebut, kamu ingatkan dia kaya. Ya, macam kita lah. Kadang-kadang tengok kita rasa dia kaya, dia senang. Ya. Kata Allah, ta'rifuhum bisimahum. Kamu ya Muhammad, kamu kenal mereka dengan air muka mereka. Ya. Abu Hurairah satu hari keluar pada rumah lapar sangat. Lapar yang amat sangat. Ya. Berjumpa dengan Sayyidina Umar. Dia beri salam pada Sayyidina Umar. Umar jawab salam. Umar tak ajak aku ke rumah dia. Kata Abu Hurairah, aku berjalan lagi jumpa pula dengan Sayyidina Abu Bakar. Aku beri salam pada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar jawab salam. Tapi Abu Bakar tak ajak aku ke rumah. Akhirnya aku jumpa Nabi. Dan Nabi tengok aku, Nabi beri salam. Aku jawab salam Nabi. Lalu kata Nabi, hey Abu Hurairah, marilah kita tengok apa yang di rumah. Nabi tahu aku tengah lapar. Sampai di rumah, Nabi kata, wahai Aisyah, ada tak makanan di rumah kita? Kata Aisyah, adalah segelas susu. Orang bagi hadiah pada Nabi, 1 gelas susu. Okay. Lalu Aisyah buat keluar susu tersebut. Abu Hurairah kata, bila aku tengok susu ni, Allah Rabbi, tengah lapar. Okay. Tiba-tiba kata Nabi, hey Abu Hurairah, keluarlah kamu ke bandar, kamu jumpa orang fakir miskin, ajak semua sekali mari. Abu Hurairah kata, Nabi ni tahu aku tengah laparnya, suruh ajak orang lain pula lah. Ya. Lalu aku pun keluar. Hari itu aku jumpa ajak. Nabi kata, jumpa siapa ajak?
Hari tu aku jumpa orang susah sikit, aku ajak rumah Nabi ada 63 orang. Susu segelas. Ya. Sampai rumah Nabi, tiba-tiba Nabi kata, ya Abu Hurairah, kamu agihkan susu ni pada orang lain. Nabi tuang dalam gelas, Abu Hurairah bagi. Dia tengah lapar, bagi orang lain tu. Seorang. Ya. Dia kata, aku tengok jak besar tu. Ya. Nabi boh lagi. Sampai 3 gelas, 4 gelas, 10 gelas. Aku tengok susu tu tidak kurang sedikit pun. Aku tahu ni mukjizat Nabi. Kalau tidak, tak ada 63 orang nak minum. Ya. Akhir habis semua. Nabi tanya, ya Abu Hurairah, dah habis ke semua? Kata Abu Hurairah, habis dah, kecuali aku tak lagi. Ya. Kata Abu Hurairah, aku bimbang, takut Nabi lupa ingatkan aku minum tak. Ya. Kemudian Nabi pun letak gelas, aku minum. Setelah kenyang aku minum, barulah Nabi minum. Ni mukjizat lah, tuan-tuan jangan buat kerja gitu. Ya. Jangan ada sebelah ajak suara semua, kacau. Ya. Saya nak tengok bagaimana gigihnya para sahabat dalam bab kerja untuk Islam. Yakin insya-Allah, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita dengan perjuangan kita. Kita ikhlas dalam perjuangan ini, dan kita sabar dalam perjuangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan kepada kita. Saudara sekalian, akhirnya saya nak promosi satu buku yang baru terbit. Buku ini sangat baik, ditulis oleh Fadil Profesor Madya Dr. Rashid Muhammad. Menyelam pengurusan Umar bin Abdul Aziz. Kisah bagaimana hebatnya seorang Khulafa Ar-Rasyidin. Kata ulama, selepas Sayyidina Ali, beliaulah di antara khalifah yang hebat, Umar bin Abdul Aziz. Buku ini menceritakan bagaimana sejarah Umar bin Abdul Aziz dilantik jadi khalifah, bagaimana adilnya dia. Kita bayangkan di tengah-tengah fahsyat mungkar tu, dia jadi pemimpin 2 tahun je. Dalam tempoh 2 tahun, dia berjaya mengembalikan negara dengan penuh keamanan. Dan sampai pada hujung hidup dia, dan Allah Ta'ala menjadikan zaman ini satu zaman yang sangat unggul. Dan buku ni mudah-mudahan jadi bahan bacaan kita di ada rumah kita. Ada sahabat kita bawa kat luar. Jualan ni lah untuk dana gerak kerja parti kita. Ada sahabat kita tulis buku, kita tolong ajar. Dan sumbangan-sumbangan hasil perjualan itu kita manfaatkan untuk jemaah kita, insya-Allah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan panjang umur kita pos mula pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Dan sampai di sini dulu untuk malam ini. Aku lupa lihat. Astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas ceramah yang disampaikan oleh Al-Fadil Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Moga-moga kita dapat ambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang kita sampaikan, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, bagi pihak Dewan Pemuda PAS kawasan pula, saya tertarik juga dengan apa yang Datuk sebutkan tadi berkaitan dengan infak. Yang mana kami di peringkat Dewan Pemuda, kita merancang untuk memberi sedikit kegembiraan kepada guru-guru parti pada Ramadan kali ini. Jadi sekarang ini kita sedang mengumpul dana lah ya, untuk kita bagi sedikit kepada guru-guru parti. Kerana kita semua tahu guru parti ini, kita nak panggil gaji pun kita malu nak sebut gaji. Kalau gaji dia ada skim gaji, dia ada jadual dan sebagainya. Tapi kita hanya mampu bagi beberapa ratus saja. Jadi tak padat. Dia bawah taraf, bukan bawah taraf kemiskinan, bawah taraf fakir lagi. Guru parti ni. Jadi sesekali dalam bulan Ramadan seperti tahun lepas, ya, maka tahun ini juga kita bercadang nak bagi sedikit lah ya, kepada guru parti, lebih sikit daripada biasa yang mereka dapat. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan mengadakan majlis buka puasa dan juga tazkirah ya, untuk bagi peringkat Dewan Pemuda. Maka bersempena dengan itu, kita mohonlah sumbangan daripada pihak tuan-tuan, sama ada nak bagi sekarang ataupun nak bagi lepas ni, ataupun nak bagi hari ni, tak ada masalah. Jadi ataupun sampai ke program yang kita akan adakan pada minggu depan, tuan-tuan boleh serahkan sumbangan tuan-tuan sama ada kepada saya ataupun kepada saudara Zamri selaku pengurusi ataupun pengarah parti peringkat kawasan, ataupun mana-mana ahli jawatan kuasa Dewan Pemuda kawasan, untuk kita sampaikan sumbangan ini kepada guru-guru parti kita, insya-Allah. Sesungguhnya sumbangan tuan-tuan tidak sia-sia seperti yang disebutkan oleh
Al-Fadhil Datuk tadi, ya, insya-Allah Allah Taala gandakan, ya, dalam bulan Ramadan ini Allah Taala gandakan pahalanya sehingga berkali ganda insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekadar itu sajalah majlis kita pada malam ini. Kami ada nak bagi pengumuman. Jadi marilah sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha